dari komponen pertama dia akan menggunakan tentang teori-teori besar dan peradaban. Itu akan memperkenalkan bahawa saya yang terdiri daripada dua orang penuntut saya. Yang pertama, aktivitas manusia dan kuasa dan kedua, jadi anak dan juga pesan kita dapat yang semua anak-anak yang sarapan dan dapat yang keempat salis apa yang saya akan berikan bantuan kepada kepentingan Okey, sebelum itu, jom kita melihat tentang etika dan adab. Etika ialah merupakan satu prinsip tingkah laku individu yang diterima dari segi moral ataupun kepercayaan peribadi seseorang individu tentang kelakuan yang baik. Contohnya, membantu mereka yang memerlukan, tidak melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang, tidak membawa sampah di jalan. Kedua, adab. Adab ialah budi pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Contohnya, memberi salam kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kedua, menjaga penampilan diri. Ketiga, menepati masa dan sebagainya. Okey, teori-teori utama dalam prinsip etika dan peradaban terbagi kepada 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Abadi Semula Jadi. Yang kedua, teori etika klasik teleologikal. Yang ketiga, teori etika klasik deontologi universalisme. Yang keempat, teori keadilan terakhir. Yang kelima, teori kebebasan pribadi. Okey, kami akan terangkan secara terperinci berkenaan teori-teori yang terbagi kepada 5 ini. Yang pertama, kita akan terangkan dan cuba kupas adalah Undang-Undang Abadi dan Semula Jadi. Undang-Undang Abadi Semula Jadi. Pemimpin agama lebih berdasarkan kitab suci berbanding pertimbangan logik. Teologi Kristian, peraturan keemasan lakukan kepada orang lain seperti mana anda mahu orang lain melakukan kepada anda. Adakah ada kesilapan dalam Undang-Undang Abadi? Ya. Setiap agama menyediakan piawai moral untuk pengikutnya. Jika seseorang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan, kemudian mereka juga ada kewajipan menjamin hak yang sama untuk orang lain. Seterusnya akan disambungkan oleh rakan saya. Okey, nombor 2, teori etika klasik teleological. Okey, teori ini berasal daripada perkataan Greek Greek yang bermaksud hasil atau keputusan. Okey, teori ini terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Yang pertama, individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kenaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kepada majoriti. Majoriti ni macam semua lah.
Okey, nama tu sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerosakan atau kecelakaan yang lebih besar. Contohnya macam dia pukul orang tu ke, macam orang tu buat kesalahan kecil, tapi untuk mengelakkan kekacauan itu tapi dia dera dengan sekuat-kuatnya. Contohnya seperti itu. Okey, slide seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya. Yang terbaik oleh seseorang, terbaik dapat oleh seorang orang. Maksudnya kita akan itu belah pihak. Salah seorang mengatakan itu yang salah seorang mengatakan salah. Jadi pemahaman sebabkan tinggalan kepada itu. Dekat Okey, teori ketiga ialah teori etika klasik deontologi universalism. Berasal daripada bahasa Greek iaitu tugas atau kewajipan seseorang individu. Pendekatan ini berlawan dengan teori teologi. Niat peribadi menjadi tugas atau kewajipan jika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tugas utama ialah melayan orang lain merupakan matlamat tersendiri yang berharga, bermaruah, dihormati dan bukan alat bersifat insani. Tetapi ada kekurangannya ialah tidak mempunyai keutamaan darjah ataupun suka melayani orang lain sebagai matlamat dan bukan sebagai alat sepanjang masa. Seterusnya adalah teori keadilan terakhir. Teori keadilan terakhir merupakan keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit iaitu keadilan. Ia merupakan sifat kebaikan pertama institusi sosial. Contohnya kebenaran. Kebenaran itu adalah kebaikan pertama bagi sistem pemikiran. Elemen yang menjelaskan masyarakat dan institusi yang terdapat dalam masyarakat adalah yang pertama, contohnya kerjasama. Okay, kerjasama ni dia bekerja bersama-sama atau bekerja melakukan sesuatu secara bersama-sama. Contohnya kita buat gotong royong dengan jiran tetangga untuk membersihkan taman. Yang kedua adalah konflik. Konflik ni boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu yang pertama dalam bentuk dalaman, yang kedua luaran. Bentuk konflik dalaman ni adalah konflik dia berlaku secara persorangan dalam dirinya. Contohnya dia kurang percaya pada diri, lemah semangat disebabkan oleh suasana kesedaran dirinya sendiri. Yang kedua, konflik luaran. Konflik luaran ni adalah konflik di antara dua pihak atau lebih. Contohnya dia gaduh dengan dia salah faham dengan kawan dia ke, itu boleh menyebabkan konflik. Seterusnya,
Teori kebebasan peribadi. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal berbanding sesuatu prinsip iaitu kebebasan. Kebebasan dianggap sebagai keperluan utama masyarakat. Masyarakat adalah sebuah persatuan antara individu dan masyarakat bekerjasama ekonomi. Contohnya pertukaran barang, pertukaran perkhidmatan atau hadiah yang diterima. Corak pemikiran yang diwujudkan melalui prinsip berbahagian, sama rata, kecekapan, sumbangan berdasarkan keperluan dan usaha. Kebebasan peribadi dapat diperluaskan kepada sesuatu sistem etika yang membuat penilaian terhadap kelakuan. Individu mestilah dibenarkan membuat pilihan sepenuhnya untuk memandu ke arah kebajikan mereka sendiri. Pilihan ini akan diambil kira adil, betul atau wajar selagi peluang membuat pilihan yang sama diberi kepada orang lain. Seterusnya akan diberikan kepada rakan saya. Okey, akhir sekali berdasarkan penjelasan berikut dapatlah disimpulkan bahawa etika dan peradaban merupakan suatu nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pendapat akal fikiran, seterusnya menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah laku sama ada baik atau buruk. Jelaslah juga bahawa ketiga-tiga aspek ini berkait antara satu sama lain dan sangat penting dalam kehidupan harian untuk dijadikan pedoman supaya dapat menghasilkan peribadi yang beretika dan beradab. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.